bergabung dengan tentera-tentera bersekutu di kalangan orang Yahudi dan suku Arab yang lain, bergabung memerangi umat Islam. Sebab itu dinamakan peperangan Ahzab. Dalam peperangan ini umat Islam dalam persiapannya menggali parit di pintu masuk kota Madinah. Dalam kesibukan menggali parit ini, Rasulullah kelaparan, tak ada makanan. Abdullah bin Jabir nampak perut Rasulullah disendal, diikat dengan batu, 3 biji batu pada perut Rasulullah SAW. Sebagai gambaran Rasulullah kelaparan. Tuan-tuan Muslim, bayangkan sebagai seorang Nabi, seorang pemimpin agung, tak cukup makanan ketika itu. Sedih Abdullah bin Jabir, balik ke rumah, minta izin kepada Nabi untuk balik ke rumah, siapkan makanan. Tanpa pengetahuan Nabi, beliau siapkan makanan bersama dengan isterinya. Kemudian datang balik jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya dah siapkan makanan kat rumah, panggillah beberapa sahabat untuk datang ke rumah, makan di rumah saya. Rasulullah tidak pentingkan diri sendiri, tentang walaupun makanan ini cukup untuk lebih kurang 5-6 orang, tapi Rasulullah panggil semua 1000 sahabat yang terlibat menggali parit. 1000. Tuan-tuan bayangkan ibu-ibu ya, masak untuk 100 orang, yang datang 1000 orang. Macam mana? Kalut kita. Kalut. Makanan sedia hanya 100, yang datang 1000. Tapi inilah yang berlaku ya. Ketika itu Abdullah bin Jabir tertanya-tanya pada isterinya, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Lalu isterinya sendiri yang menangkan Abdullah. Kalaulah Rasulullah yang menjemput mereka, Rasulullah yang menyebut datang ke rumah, Rasulullah tahu apa nak lakukan. Rasulullah minta Abdullah bin Jabir, jangan bagikan roti dan kambing yang dimasak, biar baginda yang bagi roti dan kambing ini. 1000 orang makan cukup. Sedangkan makanan itu hanya untuk 5 orang je, lebih kurang. Menah Rasulullah SAW bersama dengan lebih kurang 30 sahabat yang semua kelaparan, makanan tak ada. Di rumah Rasulullah yang ada hanyalah 1 jug susu. 1 jug susu ni berapa orang boleh minum, tuan-tuan? Mungkinlah 5 orang, 6 orang, 10 orang. Tapi sahabat yang ada 30 orang. Tapi mukjizat Nabi, 1 jug susu yang sedikit itu mungkin boleh minum 5-6 orang, boleh mengenyangkan 30 orang. Dalam itu peperangan, sahabat kekurangan air, Rasulullah minta bekas, minta bejana. Baginda letakkan tangan dalam bejana itu, air mencurah-curah keluar daripada tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah diracun. Di kala mana Nabi nak makan makanan, daging boleh bagi tahu, ya Rasulullah, dalam saya ada racun, jangan makan. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, tuan-tuan, mukjizat ini terhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Mukjizat ini tidak ada lagi. Tetapi Allah berikan Nabi mukjizat yang kedua, mukjizat yang boleh diwariskan kepada umatnya, yaitu mukjizat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita sampai sekarang, tuan-tuan. Kalaulah para anbiya, para rasul, manusia yang paling agung, manusia yang terbaik di zamannya pun Allah berikan mukjizat bagi memudahkan mereka meyakinkan orang ramai kebenaran dakwah yang mereka bawa. Kita ini, tuan-tuan, insan yang penuh dengan dosa, insan yang kurang beramal, insan yang sedikit amalannya, insan yang banyak buat maksiat, insan yang banyak buat kesalahan. Namun Allah berikan tanggungjawab untuk menyebarkan dakwah ini kepada masyarakat, sama ada orang Islam maupun orang bukan Islam. Berarti kita ini lebih utama, lebih aula untuk mendapat mukjizat. Sebab itulah Allah memberikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mukjizat yang kedua ini boleh diwariskan kepada umatnya sampai sekarang. Mukjizat itu ada pada kita. Tuan-tuan sekalian, malam ini saya mulakan dengan cerita seorang profesor, Dr. Gary Miller. Dalam pertemuan bulan lepas saya ada sentuh sedikit. Hari ini saya cerita lebih detail siapa Dr. Gary Miller. Kemudian kita lihat beberapa contoh mukjizat Al-Quran dan sains. Dr. Gary Miller merupakan seorang profesor, seorang pakar dalam bidang matematik. Profesor dalam bidang matematik. Dalam masa yang sama, beliau juga merupakan seorang mubaligh Kristian. Biasa tuan-tuan, di mana-mana universiti pensyarah-pensyarah ini, mereka adalah seorang profesor. Dalam masa yang sama, mungkin dia juga adalah seorang mubaligh dalam agama yang lain. Demikian juga ada juga di kalangan umat Islam profesor yang mengajar fizik, mengajar sains, mengajar sajak yang bukan bagian agama, tetapi dalam masa yang sama beliau adalah orang yang aktif dalam medan dakwah. So Dr. Gary Miller ini seorang yang pakar dalam bidang matematik, dalam masa yang sama seorang mubaligh Kristian. Pada tahun 77, beliau mengambil keputusan untuk mengkaji Al-Quran. Sebab orang Islam menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Mereka menganggapkan Quran sebagai kitab suci. So Dr. Gary Miller hendak mengkaji Al-Quran dan mencari kelemahan dan kekurangan Al-Quran. Kalau ada percanggahan di sana sini yang boleh digunakan untuk menyesatkan umat Islam, ajak mereka masuk agama Kristian. Usaha beliau ini mendapat bantuan keuangan daripada pihak gereja. Sebab pihak gereja adalah pihak yang akan beruntung dengan kajian ini, memudahkan pihak gereja untuk memurtadkan umat Islam. Namun Dr. Gary Miller tersentap apabila beliau membaca ayat dalam surah An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Wahai manusia, apakah kamu tidak bertadabbur, tidak menghayati, tidak memahami isi kandung Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini datangnya selain daripada Allah SWT, lawajadu fi ikhtilafan katsira, nescaya mereka akan dapati dalam Quran ada percanggahan di sana sini di antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Pastinya ada kepincangan pada ayat Al-Quran. Dr. Gary Miller sebagai seorang mubaligh Kristian, orang yang tahu Bible, dia mengetahui dalam Bible ada banyak percanggahan-percanggahan yang timbul. Di antara satu versi dengan satu versi yang lain. Tuan-tuan sekalian, untuk tuan-tuan faham ya, dalam Bible ni, Bible, the Holy Bible yang pernah saya ceritakan dulu mengandungi Old Testament dengan New Testament. Banyak penerbit yang berbeza. Terbitan King James Version berbeza dengan Good News Bible, New International Revision. Mereka ada beratus terbitan ini. Yang jadi masalah, terbitan ini dengan satu terbitan yang lain, ayatnya berbeza-beza antara satu sama lain. Ayatnya berbeza-beza antara satu sama lain. Bahkan kadang-kala lebih teruk pada itu, kandungan surahnya berbeza. Saya ambil contoh tuan-tuan, fahaman ataupun Bible yang dipegang oleh Kristian Katolik dengan Bible yang dipegang oleh Kristian Protestan tidak sama. Tuan-tuan pergilah ke Indonesia,
pergilah ke Afrika, pergilah ke Amerika, ke Meksiko, ke negara Arab, ke Pakistan, ke India, buka mana-mana Quran. Semua Al-Quran kita ada 114 surah. Tak ada beza. Ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman, Quran di sini dengan Quran di Afrika tak ada beza sama. Tetapi Bible yang dipegang oleh Kristian Katolik mengandungi 73 buku. Buku ni untuk mudah kita faham, dalam Quran surah lah tuan-tuan ya. Ada 73 surah. Sebaliknya, Bible yang dipegang oleh Kristian Protestan hanya mengandungi 66 surah saja. Kurang 7. 7 kurang. Hilang 7. Dalam fahaman Protestan, 7 buku yang dianggap sebagai kitab suci dalam fahaman Katolik ini, bagi fahaman Protestan mereka anggap sebagai the Apocrypha. Maksudnya kitab yang tidak autentik, kitab suci yang tak sahih, yang tak boleh dianggap sebagai kitab suci. Ini baru bilangan surah tuan-tuan. Saya tak bicarakan tentang ayat demi ayat yang berbeza antara satu sama lain. So Dr. Gary Miller tahu benda ini. Tetapi bila dia baca Quran, Quran confirm, Quran reconfirm dan menyatakan sekiranya Quran ini bukan datangnya pada Allah, nescaya kamu akan dapati percanggahan di sana sini. Dan dia cuba cari percanggahan ini, dan beliau tidak menjumpai percanggahan dalam Al-Quran. Bahkan apa yang beliau temui, banyak benda-benda pelik dalam Al-Quran. Antaranya ialah tentang mukjizat Al-Quran dan sains. Antara pelik lagi ialah cerita-cerita yang diceritakan Al-Quran. Dan tambah pelik lagi tuan-tuan, ada beberapa perkara. Dr. Gary Miller ini peringkat awal, dia ada pandangan negatif terhadap umat Islam. Bagi dia, orang Islam ini adalah orang yang membenci Jesus, orang yang tak percaya pada Nabi Isa AS. Jesus, kita panggil Nabi Isa AS, Bible panggil Jesus. Tetapi setelah dia mengkaji Bible, dia mengkaji Al-Quran, pelik dia. How could you say that the Muslim, they don't like Jesus, they don't believe in Jesus, they hate Jesus? Bagaimana kamu boleh menyatakan bahawa orang Islam benci pada Jesus, tak percaya pada Jesus, sedangkan dalam Quran menyebutkan nama Jesus sebanyak 25 kali? Manakala Quran menyebutkan tentang Nabi Muhammad hanya 5 kali saja. 5 kali saja. Quran menyebut nama Nabi Muhammad yang memulakan dakwah Rasul pada orang Islam, Nabi Muhammad. Quran menyebutkan Nabi Muhammad 5 kali saja. Sebaliknya Al-Quran menyebutkan tentang Nabi Isa, Jesus, sebanyak 25 kali. 5 kali ganda. Pelik. Ni yang pertama. Kemudian dia kata lagi, kalau dia sebutkan tentang Jesus tapi dalam bentuk cacian, cercaan, kejian, tak pelik. Tetapi uniknya dalam Al-Quran, ayat yang membicarakan, menyebutkan tentang Jesus, semua memuji dan mengagungkan Jesus. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang Nabi Isa AS ataupun Jesus dalam bentuk kejian, cacian dan penghinaan pada Nabi Isa AS. Pelik kan? 2 perkara dah pelik. Yang ketiga, dalam Islam ada beberapa wanita yang disanjung dalam Islam. Wanita yang terkenal dan disanjung tinggi, dipandang mulia oleh orang Islam.
Antaranya ialah isteri Nabi. Yang pertama apa bang? Khadijah. Isteri Nabi Khadijah. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan siapakah isterinya yang akan berada di syurga. Siapa dia? Aisyah. Ini antara wanita yang disanjung dalam Al-Quran. Wanita yang disanjung dalam Islam. Kemudian anak Nabi yang wafat tak lama selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Fatimah. Fatimah, Khadijah, Aisyah. Tuan-tuan, perempuan baca Quran selama ini, pernah jumpa tak surah Khadijah? Pernah jumpa je? Ada tak surah Khadijah? Tak ada kan? Ibu-ibu baca Quran, ada tak surah Aisyah? Ada tak? Tak ada jumpa kan? Surah Aisyah tak ada, surah Khadijah tak ada, surah Fatimah pun tak ada. Tetapi peliknya dalam Al-Quran ada surah Maryam. Surah ibu pada Nabi Isa AS. Seorang manusia yang disanjung oleh orang-orang Kristian. Bahkan nama Maryam diulang-ulang dalam Al-Quran. Cerita kelahiran Maryam dicerita dalam Al-Quran. Cerita bagaimana Maryam membesar pun diceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada cerita kisah Aminah dalam Al-Quran. Ini kepelikan yang ketiga. Kemudian ahli keluarga Nabi Abdul Muttalib, ayah Nabi Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, daripada keturunan Quraisy. Dan dalam Quraisy pun ada suku kaum yang lebih daripada Quraisy ni, yang lebih utama, yang lebih terkenal adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Tapi tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan pernah jumpa tak surah Bani Hashim? Ada tak? Tak ada kan? Namun dalam Al-Quran ada surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Pernah jumpa? Pernah jumpa bang? Surah Bani Israel. Ada tak? Tak jumpa? Ada. Dalam Al-Quran ni ada beberapa surah yang ada nama yang berbeza. Surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai Ummul Quran. Juga dinamakan surah Al-Furqan, juga dinamakan surah Sab'al Mathani, Ummul Kitab. Dan surah Bani Israel, mungkin kalau kat Malaysia surah Bani Israel ni tak terkenal sangat. Tuan-tuan buka Quran yang diterbitkan tahun 60-an, 70-an, 80-an di Indonesia, terutamanya terjemahan, tuan-tuan akan jumpa surah Bani Israel. Nama lain bagi surah Bani Israel ialah surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Jadi kalau jumpa Quran, cari surah Bani Israel, cari-cari tak jumpa, cari surah Al-Isra. Demikian juga ada surah yang lain panggil surah Hamim Sajadah. Bukan surah Sajadah ya, surah Hamim Sajadah. Nama lain bagi surah Hamim Sajadah ialah surah Fussilat. So, nama surah Al-Isra dan surah Fussilat ni lebih terkenal di Malaysia berbanding dengan Bani Israel dan Hamim Sajadah. Itu yang keempat. Yang kelima, ahli keluarga Nabi, ahli keluarga yang terkenal. Daripada Abdul Muttalib menjadi pemimpin Quraisy. Apabila Abdul Muttalib meninggal, orang yang menjaga Nabi, Abu Talib, menjadi pemimpin Quraisy. Abdul Muttalib ini seorang yang amat dimuliakan oleh masyarakat Arab. Tetapi kita tak pernah jumpa surah ahli keluarga Abdul Muttalib. Sebaliknya ada surah Ali Imran, keluarga Imran, yang daripada situlah datangnya Maryam.
Sebab tu kalau tuan-tuan buka surah Ali Imran, banyak tentang kisah Maryam, kisah Nabi Isa alaihissalam. Semuanya ini ada dalam Al-Quran. Adanya surah Ali Imran, adanya surah Bani Israel, adanya surah Maryam. Yang tidak ada dalam Al-Quran surah Fatimah, surah Aisyah, surah Khadijah. Tidak ada surah Bani Hashim, tidak ada surah ahli keluarga Abdul Muttalib. Ini kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam Al-Quran yang ditemui oleh Dr. Gary Miller. Tambah lagi tuan-tuan, dengan fakta-fakta saintifik yang beliau temui, akhirnya beliau buat keputusan bahawa tidak mungkin Quran ini ditulis oleh manusia. Dan beliau tidak menjumpai sebarang kekurangan dan kepincangan yang ada dalam Al-Quran. Pada tahun 1977 beliau memulakan kajian beliau terhadap Al-Quran. Pada tahun 1978 beliau memeluk agama Islam, dapat hidayah pada Allah SWT. Ada beberapa orang tuan-tuan yang mengkaji Quran niat untuk memesongkan akidah umat Islam, dan mereka mendapat hidayah Allah SWT. Tapi ada juga orang